رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام وللمصنف الشيخ سالم بن سمير الحضرمي الشافعي وللإمام أحمد الدردير. بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah kita dalam kitab Misbahud Duja dan juga kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Baik, sambung pada muka surat 175. Sampai mana tu? Catatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 175. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Catatan. Al-Imam Al-Muzani, ni ulama dalam mazhab Syafi'i juga, ya. Seperti yang dipilih pendapatnya oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' di Syarhil Muhadzab, menyebutkan tidak wajib i'adah, mengulang lagi salat yang telah dilakukan dengan tayammum secara mutlak. Jadi apa yang kita belajar sebelum ni, ada yang kena ulang, ada yang tak perlu ulang. Tapi kata Imam Nawawi, tak perlu ulang secara mutlak. Tak kira lah tampalan tu besar kecil ke. Tak kira. Dah, ini kata Imam An-Nawawi. Tidak wajib i'adah, maknanya mengulang lagi salat yang telah dilakukan dengan tayammum secara mutlak kerana menggunakan kaedah kullu salatin wajabat fil waqti wa in kanat ma'a khalalin lam yajid qada'uha. Setiap salat yang wajib dilakukan dalam waktunya walaupun ada kekurangannya tidak wajib diqada'. Pendapat ini cenderung mengatakan bahawa kewajipan qada' salat adalah disebabkan ada perintah baru. Sedangkan dalam permasalahan ini, permasalahan tayammum khusus, tidak ada dalil syarak yang secara tegas menyebutkan begitu, iaitu perlu ulang balik. Tak ada dalil. Tak ada dalil daripada Imam Nawawi. Maknanya kalau mengulang balik ni, kata Imam Nawawi, tu tak perlulah, sebab tak ada dalil pun, maka tak wajib i'adah balik. Dan ini adalah pilihan. Ini adalah ikhtar, dipanggil dalam kaedah pilihan Al-Imam An-Nawawi. Ini adalah pilihan Al-Imam An-Nawawi. Maknanya bila pilihan itu bukan pendapat yang utama dalam mazhab. Walaupun Imam Nawawi kita tahu dia punya tempat di dalam mazhab, dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada beberapa pendapat yang mana dipanggil sebagai pilihan Imam Nawawi. Bila sebut ikhtar, ataupun kita kata khiyar, apa namanya, Imam Nawawi, pilihan Imam Nawawi, maknanya ia bukanlah pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang nak ikut boleh.
Boleh lah ikut Imam Nawawi. Nah, jadi ni senang sikit lah. Nah, bagi orang yang kita kata mungkin dia dah berumur sangat kan, kemudian kena tayamum pula, mungkin sebab aksiden ke apa ke, maka bolehlah kalau ikut cara ni. Sebenarnya ada lagi qaul, ada lagi pendapat yang mengatakan kalau susah sangat tak perlu tayamum. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang kita belajar ni semua yang muktamad ni. Nah, yang memang kita kena pakailah. Tapi ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i tak payah tayamum, senang. Nah, tu dia. Baik. Cuma bila kalau tak tayamum kena ulang balik. Sebab yang disebutkan oleh Imam Nawawi ni untuk orang yang tayamum tak payah ulang. Tapi kalau tak guna tayamum, kita ambil pendapat yang kata kalau susah sangat, maknanya nak cari debu payah, kan? Tak apa, boleh terus solat, tapi kena ulang balik juga. Nah, baik. Jadi ini yang pertama, ni catatan sajalah, nak pertambahan lah. Baik. Kemudian tidak boleh mengqadakkan solat orang yang telah meninggal dunia. Sebahagian ulama membolehkannya. Nah, bab qada solat pun kalau ikut pendapat kita dalam mazhab Syafi'i, muktamadnya tak ada qada untuk orang yang meninggal dunia. Nah, tak ada qada untuk orang yang meninggal dunia. Tapi ada pendapat yang lemah kata boleh. Sebegitu juga bayar fidyah. Dalam mazhab Syafi'i kita tak ada pembayaran fidyah untuk orang yang meninggal dunia yang dia tak sempat untuk qada solat. Kalau buat puasa adalah, kan? Kalau buat puasa adalah, kalau kita kata untuk fidyahkan orang yang meninggal dunia, dia tak sempat nak ganti puasa, kita fidyahkan, itu tak apalah. Itu memang ada. Tapi masalah yang ada sekarang ni iaitu orang yang tak solat, adakah boleh fidyah? Pendapat yang dhaif, yang lemah dalam mazhab Syafi'i kata boleh fidyah. Tu dia. Tapi saya tak tahu Jabatan Agama ambil ke Ustaz Remy? Fidyah orang yang tak solat. Tak tahu. Tak ambil. Oh, tak ambil. Jadi kalau ikutkan boleh ambil. Maknanya kalau dia nak bayarkan fidyah ni, tak lalu Jabatan Agama, tak lalu Jabatan Zakat pun tak apalah. Sebab zakat tak ada kan, bahagian zakat kan, ambil fidyah orang yang meninggal dunia kalau tak solat. Jadi bolehlah dia pergi cari orang mana, orang miskin ke mana, bayar kan. Kadar sama macam fidyah puasa. Sama. Satu solat, satu fidyah. Satu waktu satu fidyah. Tu. Nah, kalau ikut apa namanya, kita tahu contohnya dia ni memang tak solat langsung, contohnya 3 tahun, memang kena kira lah 3 tahun tu kali 5 lah. Tapi kalau kita rasa dia ni kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat, kan, maka ambil ihtimal saja, dengan makna kira-kira mungkin dalam sehari dia solat 3 waktu, 2 solat tak, jadi kali dengan 2 je lah. Tu. Nah, nak bagi mudah. Baik. Dan untuk qada solat, qada puasa, nah, boleh tak kita qadakan puasa orang yang tak puasa? Orang yang meninggal dunia, dia tak sempat untuk qada puasa, boleh tak kita qadakan puasa dia? Boleh. Ya? Waris lah. Boleh kita qadakan puasa dia. Nah, kalau solat ini pun ada pendapat lemah, kita boleh. Tanggungjawab masing-masing macam puasa. Ulama qiyas kepada puasa. Puasa tanggungjawab masing-masing juga. Tapi kalau dia sengaja tinggal, boleh tak kita bayarkan untuk dia? Boleh. Jadi ulama kiaskan dengan puasa.
Kalaulah puasa boleh, takkan solat tak boleh? Sebab puasa pun tanggungjawab sendiri. Tak boleh? Boleh kat sini? Tu. Ulama kias kat situ. Tapi ni pendapat lemah lah. Tapi boleh je kalau kita nak beramal. Kan? Kalau kita nak beramal boleh, tak ada masalah. Yang penting ada duit lah kan. Tak ada duit payah juga. Nak bayar fidyah solat tu 3 tahun. Kena kira banyak juga tu. 3 tahun 4 tahun. Baik. Tu dia. Selesai kita. Kemudian dia kata apa? Ni syarat yang ketiga ni kita dah baca belum? Tayamum ni. Belum lagi. Belum lagi ya. Baik. Sebab yang membolehkan tayamum yang ketiga. Yang pertama kita dah bahas sebelum ni, iaitu apa dia? Sakit. Kan? Yang pertama tak ada air, yang kedua sakit. Yang ketiga sebab dibolehkan tayamum, iaitu air diperlukan untuk menghilangkan haus haiwan yang dimuliakan. Ada pula haiwan yang dimuliakan. Baik. Apa makna di sini? Air diperlukan. Diperlukan di sini untuk apa? Untuk menghilangkan haus. Kalau diperlukan untuk mandi, itu tak termasuk dalam ni. Mana dia kata ada air lebih ni saya nak guna untuk mandi. Maknanya mandi biasa, tu tak adalah. Maksud di sini air yang diperlukan ni untuk apa? Untuk minum. Maknanya untuk hilangkan haus. Tu dia. Baik. Untuk menghilangkan haus. Sebab apa? Kalau haus boleh membawa kepada mudarat. Iaitu apa? Boleh menyebabkan haiwan tu mati. Kan? Boleh menyebabkan yang hidup tu mati. Maka air yang ada cukup-cukup dengan dia ni, dia tak dapat nak guna untuk wuduk. Sebab apa? Air ni nak bagi orang yang hidup ataupun haiwan yang hidup minum. Kalau tak minum, dahaga mati. Gitu. Boleh faham tak? Jadi tak dapat nak guna air ni, terpaksa tayamum. Boleh faham kat sini masalah dia? Baik, gambaran dia begitu. Jadi dikatakan di sini, air diperlukan untuk menghilangkan haus. Maknanya nak meneruskan hidup lah. Kalau tak ada air, habislah dia. Haiwan yang dimuliakan. Kita tengok nota kaki, dia kata apa? Haiwan di sini berasal lah ya. Haiwan di sini berasal daripada perkataan hayah, iaitu sesuatu yang hidup. Termasuklah manusia dan juga binatang. Itu dia. Di dalam ilmu mantiq ni ilmu berkaitan dengan akal, ya. Manusia dikategorikan dengan al-hayawanun natiq, iaitu haiwan yang boleh bercakap. Manusia ni pun dipanggil haiwan juga kalau ikut kepada ilmu mantiq. Tapi hayawan di sini kita kena faham. Hayawan di sini dengan makna sesuatu yang hidup. Boleh tak? Sesuatu yang hidup, an-natiq, iaitu yang boleh bertutur. Maknanya yang boleh bercakap. Maknanya manusia ni juga dipanggil sebagai hayawan, iaitu apa? Sesuatu yang hidup. Tapi bahasa Melayu kita, kalau haiwan ni marah orang kalau kita sebut, kan? Tuan pun haiwan juga. Payah kita kan, kalau sebut pada orang. Sedangkan kalau dia faham bab mantiq, ilmu mantiq, ataupun dia faham bahasa Arab, maka dia akan tahu bila kita sebut tuan pun haiwan juga, dengan makna apa? Tuan pun adalah sesuatu yang hidup. Gitu. Baik. Jadi yang disebutkan oleh pengarang kitab ni, air diperlukan untuk menghilangkan haus hayawan ataupun haiwan ni terbahagi kepada dua, iaitu binatang dan juga manusia. Boleh tak? Itu dia. Cuma kalau binatang ni disebut hayawan ghairun natiq, iaitu sesuatu yang hidup yang tak boleh bercakap.
Makna di sini bukanlah tak boleh bercakap tu, tak keluar suara dan sebagainya, bukanlah. Makna tak boleh bercakap di sini, tak boleh bertutur dengan bahasa yang manusia faham. Nah, boleh faham kat sini nah? Dia mungkin dia bertutur dengan bahasa dia, tapi tu tak dikira bercakap di sisi apa namanya istilah ni. Boleh faham nah? Baik. Kemudian dia kata apa? Yang dimuliakan. Ini dia punya sifat haiwan tu. Sifat haiwan tu yang dikatakan diperlukan air untuk menghilangkan haus dia ni, iaitu haiwan yang dimuliakan. Apakah dia haiwan yang dimuliakan? Iaitu disebutkan oleh pengarang kitab ni, pensyarah kitab ni, dia kata apa? Haiwan yang haram dibunuh. Ma haruma qatluh, haiwan yang haram dibunuh. Sama ada haiwan tu berasal daripada hayat yang bermaksud hidup, iaitu manusia, atau selain daripada manusia. Itu dia. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna haiwan yang dimuliakan. Iaitu apa haiwan yang dimuliakan? Iaitu manusia dan juga haiwan yang haram dibunuh. Nah, manusia dan juga haiwan yang haram dibunuh. Tu. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misal apa dia haiwan yang haram dibunuh ni? Banyaklah. Nah, kucing ke, lagi apa lagi? Lembu ke dan sebagainya. Haram dibunuh ni dengan maksud haram dibunuh saja-saja. Kalau lembu tu bunuh sebab nak sembelih, tu lain cerita lah. Nah, ni saja-saja pergi bunuh lembu. Tak boleh lah nak. Itu haram juga hukum dia kalau saja-saja tu. Nah, sengaja bagi jadi bangkai. Tak boleh, haram hukum dia. Nah, tu dia. Dia tak jadi harus. Melainkan binatang perosak. Nah, melainkan apa? Binatang perosak. Apa dia binatang perosak? Antaranya kita kata tikus ke, yang lain-lain lah. Itu binatang perosak tu, binatang yang tidak haram dibunuh. Jadi kalau dia nak simpan air sebab nak bagi tikus minum, maka tak termasuk dalam perkara ni. Iaitu apa? Tak perlu simpan air, boleh berwuduk dengan air tersebut. Boleh faham kat sini nak? Sebahagian ulama, antaranya Al-Imam Ibn Hajar Haytami, dia kata haiwan yang boleh dibunuh antaranya kalbul aqur. Dalam Bushral Karim, syarah bagi Muqaddimah Hadramiyah bagi Syekh Abdul Rahman Bafadal, dia kata apa? Iaitu kalbul aqur, al-kalbul aqur. Apa makna al-kalbul aqur? Anjing yang memang dia ni ada penyakit gila dan dibawa apa satu kuman apa, rabies, kuman tu kan, yang kalau dia gigit orang tu pun jadi gila juga. Maknanya dia akan menyebabkan dia tak boleh minum air dan sebagainya. Kalau dia minum, dia nampak air, nak masuk air, tak boleh orang ni. Sebab apa? Kena gigit dengan anjing tu. Maka anjing jenis tu boleh dibunuh. Tu dia. Maknanya kalaulah anjing tu tadi, kalaulah anjing yang kita kata anjing gila tu, yang memang dia ada penyakit tu, yang bawa penyakit tu dan sebagainya, dia dah nak mati, dan air tu memang kalau ikutkan boleh bagi pada dia, maka kata para ulama tak perlu bagi air tu pada dia. Dia faham kat sini? Tak perlu bagi air tu pada dia. Tu dia. Melainkan anjing yang bukan anjing gila, anjing yang kita kata anjing yang dia memang tak ada masalah dan sebagainya, tu lain ceritalah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang kita kata apa? Yang dimuliakan. Maknanya dimuliakan dengan maksud dijamin nyawanya. Tu. Tak boleh kita bunuh. Baik. Bahkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita kata apa? Kalaulah satu orang ni datang, dia ni hampir mati. Sebab apa? Tak ada air. Haus sangat-sangat. Lalu dia minta air. Dia minta air. Maka wajib bagi air pada dia.
Nah, wajib bagi air pada dia. Kalau tak bagi air pada dia, berdosa gitu. Tu dia. Nah, maknanya apa? Kalau nak tayamum tak apalah. Yang penting bagi dia air. Itu wajib. Kalau tuan air tak bagi, maka kata para ulama boleh rampas daripada tuan air itu. Boleh rampas daripada tuan air itu. Nah, tu dia. Tapi dengan syarat apa dia? Mulanya dia kena belilah. Mulanya kena belilah. Tuan air tak bagi juga. Ni dah nak mati dah ni. Nah, tuan air tak nak bagi juga. Maka boleh rampas dengan cara bayarkan. Nah, dia rampas, jadi saya bayar. Nah, jadi para ulama katalah dalam kitab fiqh lah. Tu dia. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada juga para ulama kata apa? Kalau sampai ke tahap dia pun tak nak buat jual beli dan sebagainya, maka boleh kita ini menyakiti dia. Ni sampai ke tahap tu. Ni bab air ni. Sebab apa? Nak menjaga nyawa. Boleh kita sakiti dia. Nah, baik. Ini semua qaul yang para ulama daripada Hasyiah Qalyubi, daripada qaul Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib dan lain-lain lagi lah. Panjanglah perbahasan dia. Baik. Kemudian dia masuk di sini. Kumpulan binatang ataupun makhluk yang tidak mulia. Nah, dia masuk bahaskan pula. Supaya kita faham apakah haiwan yang dimuliakan, maknanya yang dijamin nyawa dia. Satu lagi yang tidak mulia. Dengan maksud apa dia? Ma la yahrumu qatluh, iaitu boleh dibunuh. Tak haram dibunuh. Dibenarkan agama untuk bunuh. Itu dia. Baik. Maknanya apa? Dengan maksud kalaulah kita hanya ada air ni saja, kemudian datang haiwan-haiwan ni dalam keadaan dia perlukan air, maka boleh kita biarkan dia mati. Boleh faham kat sini nak? Sebab apa? Di sudut syarak, di sudut agama, boleh bunuh mereka ni, binatang-binatang ni. Maka kalau dia nak mati masa tu, boleh kita biarkan dia mati. Tu dia. Nah, sebab agama bagi. Agama sendiri suruh bunuh. Contoh gitu. Baik. Apa dia? Ghairul muhtarami sittatun tarikus salati. Termasuk haiwan yang tidak mulia. Dengan makna apa dia? Kalau dia ni haus, minta air, kita boleh tak bagi air pada dia. Biar dia mati tak apa. Ni. Ada 6 kumpulan. Yang pertama, orang yang meninggalkan solat. Ini bukan binatang, ini manusia. Itu dia. Orang yang meninggalkan solat. Maknanya apa? Memang jelas dia ni. Memang dia kata saya tak nak solat. Memang dia kata contohlah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang begini tiba-tiba dia datang pada kita dalam keadaan haus sangat. Maka di sudut agama sebenarnya bila orang ni dia memang meninggalkan solat, di sudut agama dia kena hukum. Hukum apa? Hukum bunuh. Walaupun kita tak bagi air pada dia sekalipun, dia memang tetap kena hukum bunuh. Boleh faham? Dia hukum bunuh sebab apa? Sebab dia meninggalkan solat. Sebab itu dalam perbahasan orang yang meninggalkan solat ni, Nabi SAW sabda apa dia? Man tarakas salah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah kafir. Nabi SAW sabda, siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah kafir. Kafir di sini para ulama bahagi kepada 2 makna. Yang pertama, memang kafir betul. Ini mazhab para sahabat dan beberapa antara mazhab Hambali dan lain-lain. Sebahagian daripada mazhab Hambali. Kafir dengan makna apa? Bukan Islam. Tinggal solat dah, bukan Islam terus. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i kita antaranya mengatakan makna hadis Nabi, siapa yang meninggalkan salat dia ni kafir, dengan maksud dia ni kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Maknanya apa? Siapa yang meninggalkan salat, maka dia dikira orang yang tak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia meninggalkan salat menurut mazhab Syafi'i, dia meninggalkan salat tu sebab malas, maka dia dikira apa? Tak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah dia dikenakan hukuman? Orang yang tinggalkan solat dalam mazhab Syafi'i, dia tak dikira kafir.
Melainkan dia kata memang saya ni tak apa namanya, saya memang mengatakan bahawa solat ni memang tak wajib. Kafirlah. Itu jelas, kalau menafikan kewajipan kafirlah. Ni masalahnya, dia kata solat ni wajib, saya tahu, tapi Allah, beratlah nak solat ni. Malaslah, kan? Maka dia tak kafir. Orang begini tak kafir. Dia dikira apa? Dia dikira tidak bersyukur dengan nikmat. Tapi adakah dia dikenakan hukuman dalam mazhab Syafi'i? Ya, dia dikenakan hukuman. Nah, apa hukuman dia? Disuruh dia istitabah. Apa dia? Suruh taubat dulu. Kalau tak nak taubat, tetap juga, aduh malas lah nak solat. Maka boleh dibunuh. Nah, ini boleh dibunuh lah. Tapi dibunuh bukan sebab kafir. Sebab dibunuh kerana apa? Kerana dia tak nak solat disebabkan malas. Maknanya apa? Hukuman orang yang meninggalkan solat sebab malas, hukumannya hukuman bunuh. Bukan besar, bukan kecil hukuman tu. Kerana itu, kalaulah orang yang memang malas solat ni datang pada kita dalam keadaan haus sangat-sangat, kita hanya ada air ni sahaja untuk berwuduk. Kalau air ni kita bagi pada dia, maka kita terpaksa tayamum dengan debu. Tapi disebabkan kita tahu dia ni memang malas solat, maka boleh biarkan dia mati. Wah, tu. Boleh faham kat sini, nah? Tu dia. Baik. Dikatakan apa dia? Kita tengok nota kaki tu. Ini sambungan mana ni? Maksudnya air itu diperlukan oleh haiwan ini untuk menghilangkan haus yang boleh memudaratkannya. Itu yang sebelum itulah, kan? Termasuk kategori diperlukan untuk menghilangkan haus sebab air itu diperlukan untuk dijual atau memasak atau membayar hutang atau sesuatu yang terkena najis. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab keempat ditambah dalam muqaddimah hadramiyah itu terlalu sejuk. Ya, boleh tayamum kalau terlalu sejuk. Ni dalam muqaddimah hadramiyah, dengan makna kalau kena air boleh mudarat. Nah, baik. Iaitu dia kata apa? 158 tu nota kaki tu, haiwan yang boleh dibunuh, sama ada haiwan itu manusia ataupun selain manusia. Ia seolah-olah memberi penjelasan terhadap pernyataan sebelum ini yang menyebutkan boleh tayamum kerana air yang ada boleh diminum oleh haiwan yang tidak boleh dibunuh. Akan timbul pertanyaan, jika begitu, apakah haiwan yang boleh dibunuh? Inilah penjelasannya. Tu. Jadi yang pertama tu apa dia? Orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat. Maka orang begini boleh dibiarkan dia mati, tak perlu bagi air pada dia. Baik. Iaitu apa? Disebutkan di dalam nota kaki itu, dia kata iaitu solat wajib. Itu dia. Nah, meninggalkan apa? Meninggalkan solat wajib. Itu dia. Jadi mereka ni apa? Sebenarnya boleh dihukum bunuh oleh pemerintah. Ya, walaupun dia solat, dia meninggalkan solat tu bukan kerana dia menafikan kewajipan, tapi dia meninggalkan solat tu kerana apa? Kerana malas sekalipun. Maka pemerintah boleh hukum bunuh pada dia. Itu dia. Nah, baik. Perbahasannya panjanglah tuan-tuan ya, dalam fatwa-fatwa para ulama. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang berzina yang sudah berkahwin dipanggil apa? Muhsan. Orang yang berzina yang sudah berkahwin, ya, dipanggil apa? Muhsan. Jadi golongan yang mana kita tahu dia ni adalah penzina yang telah berkahwin, kemudian dia memerlukan air. Kalau tak ada air maka mati dia, contohnya, maka boleh biar dia mati. Nah, boleh biar dia mati. Kita tengok nota kaki, dia kata apa? Tengok keterangan dulu. Keterangan. Ciri orang seperti ini ialah dia tidak menunaikan solat wajib atau dia menunaikan semua solat wajib di luar waktunya kerana malas atau menganggapnya remeh. Baik. Orang yang boleh dibiarkan mati ni, yang meninggalkan solat ni tuan-tuan, nah,
iaitu dia tak menunaikan solat wajib, tak tunaikan langsung solat wajib 5 waktu, ataupun dia tunaikan semua solat wajib di luar waktunya. Dengan makna apa dia? Kerana malas atau menganggapnya remeh. Baik. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia solat itu, dia meninggalkan solat itu, dan dia meninggalkan solat wajib itu di luar waktu dengan maksud dia meninggalkan solat wajib tu sampai habis waktu yang kedua yang boleh jamak takhir. Ini nak bahas panjang lah pula kan, tapi tak apalah kita. Tapi maksudnya apa dia? Okay, contoh macam ni, Zuhur Asar, dia memang sengaja tinggal Zuhur. Adakah boleh dihukum dia ni sebagai orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dan pemerintah boleh bunuh dia? Tak boleh bunuh lagi. Dia tinggalkan solat asar. Maknanya apa? Zuhur dengan asar dia tinggalkan, sampailah habis waktu asar, barulah pemerintah boleh hukum bunuh. Faham tak? Baru pemerintah boleh hukum bunuh. Kenapa pula patutnya Zuhur dia tinggalkan? Kena tinggalkan solat lah. Kenapa nak kena tunggu sampai asar pula? Habis asar baru boleh hukum bunuh. Baik, para ulama kata setiap daripada waktu solat ni ada waktul jam'i, waktu yang boleh dihimpunkan dua solat. Boleh faham tak? Iaitu waktu jamak lah. Setiap daripada waktu solat ada waktu yang boleh dihimpunkan dua solat. Ni dalam sikit lah nak. Cuma kita kata sekadar lalu je lah cerita ni. Hukum ni. Sebab kalau nak bahas tentang waktu solat tu panjang pula. Kena tengok dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah pula. Dalam Bushral Karim disyarahkan panjang lebar tentang setiap waktu solat ni dia ada waktu fadilah, waktu keutamaan, dia ada waktu jawaz, waktu yang harus, dia ada waktul jam'i, dia ada waktul udhur, dia ada waktul karahah, dia ada waktu tahrim dan lain-lain. Dia ada pula banyak lah kita kata. Jadi para ulama mengatakan apa dia? Ciri orang seperti ini ialah dia tidak menunaikan solat wajib, atau dia menunaikan semua solat wajib di luar waktu. Semua solat wajib tu maknanya apa? Zuhur, asar pun dia tinggal dengan sengaja. Boleh tak? Baik. Kerana malas atau menganggapnya remeh. Maknanya kebiasaan dia ni maghrib isyak tak nak solat, nanti esok baru dia qada. Memang biasa dia macam tu. Zuhur asar dia tak nak solat, nanti maghrib nanti baru dia qada zuhur asar. Ni orang macam ni. Bukan dia tak solat, dia solat tapi dia qada dengan sengaja, maka boleh dihukum bunuh. Ni masalah sengaja tinggal solat kemudian dia qada juga ni. Lagi-lagilah yang tak qada. Lagi-lagilah yang tak qada solat, lagilah kena hukum bunuh. Tapi dengan syarat dia sengajalah main-main, meremehkan solat dan sebagainya. Ya. Kalau zaman Rasulullah dulu ada lah. Kalau sekarang ni wallahu alam lah, saya pun tak tahu. Cuma kita belajar ni untuk ambil iktibar berkaitan dengan beratnya hukuman kepada orang yang sengaja tinggalkan solat. Hukumannya hukuman bunuh. Tu. Kalaulah ada hukuman Islam dilaksanakan di Malaysia ni, habis semua kena bunuh. Kalau lah ada, memang tak ada orang berani, nak tinggalkan solat, kan? Itu kelebihannya. Tapi memang tak dapat lah kita kata. Melainkan Imam Mahdi datang, itu je sebenarnya. Imam Mahdi datang lah baru terlaksana syariat Islam satu dunia ni. Baik.
Jadi dia kata apa? Dan dia telah pun diperintahkan oleh pemimpin serta telah diminta untuk bertaubat. Berapa hari diminta untuk bertaubat? Selama 3 hari. Ya. Diminta untuk bertaubat selama berapa hari? Selama 3 hari. Letakkan, letakkan. Baik. Maknanya apa dia? Pemerintah boleh tangkap mereka ni dan tuntut taubat. Itu dia. Dan minta mereka untuk apa? Untuk bertaubat. Pemerintah minta mereka ni untuk bertaubat, hukumnya hanya sunat, bukan wajib. Maknanya kalau pemerintah nak bunuh terus pun boleh. Nah, maknanya apa? Pemerintah kalau dia nak bunuh terus pun boleh, tak ada masalah. Tapi minta taubat ni hukumnya hanya sunat. Minta taubat ni apa dia? Hukumnya hanya sunat sahaja. Itu dia. Baik. Maknanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, kalau pemerintah tangkap tak bagi taubat, tak minta taubat pun tak apalah, tak ada masalah. Ini pendapat muktamad dalam mazhab. Cuma kalau pemerintah ni dia baik sikitlah. Dia nak minta suruh taubat dulu. Kalau tak taubat, kami kenakan hukuman. Hukumnya hanya sunat sahaja, tak wajib pun untuk pemerintah bagi chance, bagi peluang. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa hari diberikan tempoh untuk dia ni bertaubat? Selama 3 hari. Tempoh untuk bertaubat tu, tempoh istitabah tu berapa hari? Selama 3 hari. Baik. Ya. Adakah pemerintah ataupun pemimpin yang tidak menjalankan hukum seperti yang disarankan dalam kitab ini, adakah mereka ni akan disoal di akhirat esok, kenapa kau tak buat ini? Padahal benda tu dah ada dalam kitab ni. Baik. Dia kita kata kena tengok kepada setiap negara itulah. Macam mana nak digubal undang-undang di situ. Kalau pemimpin tu pemimpin tempatan, yang mana dia ni bukanlah orang yang ada kuasa untuk menentukan undang-undang setempat, undang-undang negara, maka dia usaha dengan sedaya upaya dia. Kita kata untuk kenalkan manusia tentang hukum Allah sekadar amanah yang dia boleh. Maka terlepaslah dia daripada pertanyaan ni. Itu dia. Memang setiap daripada kita ni akan disoal di hari akhirat. Nabi SAW sabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Kan Nabi SAW sabda dalam hadis, setiap daripada kamu ni pemimpin, dan setiap daripada kamu ni akan disoal atas apa yang dia pimpin. Maknanya bila dia pemimpin, dia kena kita kata apa, mempertahankan apa yang sepatutnya dipertahankan dalam agama, gitu. Dengan kadar kemampuan dia lah. Dengan kadar kemampuan dia lah. Dia kalau dia pemimpin tempatan, dia mampu dengan cara dia. Maknanya mungkin dia semarakkan kelas-kelas agama. Dia bukan semata-mata kita kata dengan dia sekadar dalam bab hukum yang tertentu saja. Bahkan pengajian agama ni kalau disemarakkan untuk apa? Bagi masyarakat kenal tentang hukum agama dengan lebih luas lagi. Dia pemimpin, maka dia berilah kita kata apa? Sokongan, dokongan, bantuan, supaya masyarakat ni makin kenal agama. Dengan makin kenal agama ni mudahlah untuk dilaksanakan hukum hakam Islam. Begitu. Kalaulah satu hari nanti nak dilaksanakan, contohnya, maka dia dengan keadaan dia lah, dengan dia punya kuasa yang dia ada. Sebab tu Nabi SAW sabda lagi apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Siapa di kalangan kamu yang nampak kemungkaran, maka ubahlah dengan kuasa dia. Kalau kuasa dia tu ada had, bukan dia boleh gubal undang-undang,
gubal perlembagaan dan sebagainya, dia tak boleh, bukan bahagian dia. Nah, maka yang dia boleh buat dengan kadar lisan dia, dengan maksud apa dia? Semarakkan pengajian agama, beri sokongan untuk pengajian agama, ajak manusia untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Maka itu kita kata perkara yang patut dilakukan oleh seorang pemimpin. Sebab tu kata para ulama, kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam Hikam, dia kata apa? Kalau kita tak mampu untuk menunaikan tanggungjawab, maka jangan pegang tanggungjawab tu. Nah, kalau kita tak mampu untuk tunaikan amanah, maka jangan pegang amanah tu. Kerana kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, orang yang suka memegang amanah dalam keadaan dia tak mampu untuk pegang amanah tu, sebenarnya dia telah menyebabkan satu kakinya dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Tu dia. Nah, dan sebegitu jugalah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan peristiwa Isra' Nabi SAW melihat ada golongan yang sengit jalan dia, bahkan tempang jalan dia, dalam keadaan yang kita kata apa, dengan mukanya, wajahnya yang buruk, dengan baunya yang busuk dan sebagainya. Ditanyakan kepada Jibril tentang mereka ini, maka disebutkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, mereka ni adalah orang yang menuntut amanah dalam keadaan mereka tahu bahawa diri mereka ni tak mampu melaksanakan amanah tu. Tu. Kalau mereka mampu, dipersilakan. Tapi kalau tak mampu, buat mana yang mampu sahaja. Jangan sampai diri kita ini menjejakkan satu kaki kita ke dalam neraka Jahannam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dikatakan apa dia? Jika dia tidak mahu bertaubat mengikut hukum syarak, dia akan dibunuh oleh pemerintah lah, ataupun wakil yang dilantik oleh pemerintah. Dia masih dianggap seorang Islam sebab dia tak menafikan kewajipan solat. Dia malas solat. Bila malas solat, tetap Islam, cuma boleh dibunuh. Itu dia. Tetapi kalau orang yang memang menafikan kewajipan solat, kafir, dibunuh dia dan dia kafir. Boleh faham? Dibunuh dia dan dia adalah orang yang kafir. Tapi kalau orang tadi ni dia malas saja nak solat, dia tak menafikan kewajipan, dibunuh dia tapi dia tetap Islam. Ada beza kat sini nah. Baik. Maknanya kalau yang tadi tu dibunuh dia dan dia kafir, adakah dia diuruskan sebagaimana jenazah orang Islam? Tak diuruskan sebagaimana jenazah orang Islam. Murtad, maknanya terbatallah iman Islam dia kerana dia menafikan kewajipan solat. Dia kata solat ni tak wajib, dia kata. Ini semua rekaan Nabi Muhammad je ni, dia kata. Rekaan Muhammad tu je solat ni. Sebenarnya solat tu adalah hati kita. Kan? Jadi makrifat lebih lah. Lebih daripada Nabi makrifat ni. Kan ada orang yang makrifat lebih daripada Nabi kan. Solat dalam hati je. Tu. Nah, betul lah tu kita kata solat dalam hati itu betul dah. Tapi dia punya faham dia tu cara lain pula. Mana solat dalam hati dengan mana khusyuk hati dia dengan Allah Ta'ala, itu maksud dia. Dia solat ni apa makna dengan maqasid solat dia tu untuk apa? Untuk sambungkan silah kita dengan Allah Ta'ala. Kan? Itu solat, itu solat. Solat tu untuk sambungkan silah kita dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Maka hati ni solat dengan makna apa? Hati ni sentiasa berhubung, silah hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu betul lah tu. Tapi dia sungguh-sungguh dia kata tak perlu solat. Solat tu dalam hati. Sungguh-sungguh tak perlu solat dia. lain cara lah. Dia salah faham lah dah. Kalam-kalam para ulama'. Itu dia. Dia masih dianggap seorang Islam, dimandi, dikafan, disolatkan dan dikuburkan di perkuburan orang Islam. Jika dia mengingkari kewajipan solat, dia dianggap murtad. Maknanya apa? Tak diuruskan sebagaimana jenazah orang Islam. Tak tak disolatkan, kemudian tak dikuburkan di makam orang Islam. Itu dia. Baik. Itu berkaitan dengan apa? Orang yang berzina yang sudah berkahwin
ini dibolehkan untuk membiarkan dia mati kalau dia dalam keadaan dahaga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, nanti kita sambung lagi perbahasan berkaitan dengan ya. Seorang pesakit yang menggunakan mesin penyokong hayat di hospital, doktor nak cabut, dia boleh hidup dengan bantuan tu. Tapi dia kata pada family ni baik cabut je lah, sebab dia hanya bergantung pada mesin penyokong. Jadi apakah hukum kita mencabut dia mati macam tu? Sebab lebih lama kan takut kos itu meningkat kan. Betul, baik. Kita kata ada sebahagian kes yang mana dia ni hidup dia tu bergantung kepada oksigen tadi, mesin oksigen tadi tu. Yang mana kalau tanpa mesin tu dikatakan dia tak hidup lah, mati. Dengan maksud kalau ditarik je mesin tu daripada dia, matilah dia. Baik, sekarang ni boleh tak ditarik mesin tu daripada dia? Kata para ulama, disebutkan dalam banyak kitab, antara dalam Bujairimi tak silap saya jugalah, dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Kalaulah seorang tu dikatakan dia ni sudah tak berfungsi otaknya, dengan makna apa dia? Brain dia tu, otak dia tu dah damage dah sel-sel otak semua dah mati habis dah. Kalaulah kata hidup memang tak berfungsi lah, maka kata para ulama dalam mazhab Syafi'i kita sendiri mengatakan seorang itu hidup dikira dengan hidupnya otak dia. Tapi kalau otak dia tu dah rosak, sel-sel dia tu pun dah rosak dan sebagainya, dengan makna otak dia tu sendiri dah mati, lebih kurang gitulah maknanya, maka dikira pada hakikatnya dia mati walaupun jantung dia tu masih berfungsi. Kalau otak dia dah mati dah, maknanya otak dia tu dah rosak dah, sel habis semua dah rosak habis dah. Sebab kebiasaan memang akan berlaku macam tu. Memang kebiasaan orang yang diberikan pernafasan ni, dia dan bergantung dengan pernafasan ni, dia akan sampai satu tahap dia punya tubuh dia apa? Rosak. Kan? Dia akan sampai satu tahap gitu. Koma kan? Dia akan sampai tahap dalaman dia rosak. Sama ada usus dia, paru-paru dia, jantung dia, dan juga brain dia punya otak dia. Sampai ke tahap otak tu rosak, doktor, pakar, kita kena tanya pakar lah. Dia kata ni 100% rosak. Ketika tersebut, kata para ulama, dikira dia sebenarnya telah mati walaupun jantung dia masih hidup. Maka boleh ditarik pernafasan daripada dia. Ini fatwa dalam ulama mazhab Syafi'i kita. Orang yang dicabut ini orang alim. Sama hukum dia. Walaupun dia orang alim, walaupun dia ulama sekalipun, tapi memang dia dikatakan oleh para ulama ni bila dah otak dia tu dah rosak, maka dikira dia telah mati. Tu. Boleh ditarik. Kalau dia hidup sekalipun tak jadi. Memang kita kata apa? Memang tak boleh buat apa. Tu. Sebab seorang itu dikira dengan dia punya otak. Bila otak dia dah rosak disebabkan pernafasan tadi tu, bergantung pada pernafasan, maknanya apa? Memang kalau cabut mati terus. Tu je sebenarnya. Tu. Baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bahkan bab zina tadi tu kan, penzina tadi tu, kata para ulama, kalau kita minta air daripada penzina pula, macam mana? Tadi penzina minta air daripada kita. Penzina yang muhsan ni maknanya penzina yang dah berkahwin lah. Yang dah berkahwin. Yang tak berkahwin ni, yang ni mi'atal jaldah. Mi'atal jaldah itu apa? Dirotan 100 kali, tak dibunuh. Itu yang belum berkahwin lagi. Ini yang masalah ni, penzina yang dah berkahwin itu memang dibunuh lah. Sama ada yang dah berkahwin tu dia dah kahwin kemudian cerai, ataupun dia memang kahwin, memang dia masih lagi dalam keadaan bernikah. Kan hari ni kan orang angkat kan penzina kan. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah.
Tanda akhir zaman teruk sangat. Penzina pun dia pun disanjung tinggi tu, macam ulama pula lah, macam tuan guru lah, orang takak gambar seronok semua kan. Allahu Akbar. Mana letak iman tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kalaulah kita minta daripada penzina yang dah berkahwin tadi tu air, dia tak nak bagi, dia pula terbalik, dia kata pada kita, engkau ni wajib dibunuh. Contohlah kan. Sedangkan yang wajib dibunuh tu dia oleh pemerintah. Baik. Jadi kita minta pada dia tak nak bagi, kita pun dah haus sangat dah ni, darurat. Maka kata para ulama, boleh rampas kepada dia. Bahkan boleh bawa kepada dia ni, boleh kita bunuh dia pula kalau dia tak nak bagi. Dan kita tak dikenakan qisas oleh pemerintah. Qisas ni apa dia? Iaitu bila kita bunuh orang, maka kita dibunuh balik. Tapi pemerintah tak kenakan qisas pada kita. Hanya dikenakan ta'zir sahaja. Ta'zir ni maknanya denda ikut pemerintah lah. Denda, hukuman ikut pemerintah. Kenapa kita tak dikenakan qisas balik, tak dibunuh balik? Sebab kata para ulama, kita sebenarnya telah memudahkan urusan pemerintah untuk bunuh dia. Tapi jangan, bukan sengaja kita nak pergi bunuh pula, bukanlah. Ni maksudnya dalam keadaan situasi kita ni memang berhajat kepada air ni, masalah ni. Bukan kita tengok ni dalam video dia kena pergi bunuh dia, bukan gitulah tu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Ini sama macam tadi yang kalau terlalu haus, ribu kematian, kita minta air ke orang tak bagi, kita boleh rampas. Boleh rampas, ya. Sama seperti yang kalau kita minta air pada penzina ni. Cuma yang kita minta ni. Kalau yang kita minta tu dia bukan penzina, dia orang yang bukan penzina, kita kena diat. Andai kata terbunuh, dia tak boleh bunuh lah, jangan bunuh. Tapi kalau penzina tadi tu boleh bunuh. Tapi kalau kita rampas daripada orang yang bukan penzina ni, rampas, tertumbuk dia contohlah kan. Tumbuk mati. Maka kita tak kena dikenakan qisas, tapi dikenakan diat. Diat ni ni dalam bab fiqh jenayah pula lah. Tak masuk lagi lah bab. Diat ni 100 ekor unta. Nilai 100 ekor unta. Seekor unta berapa sekarang ni? 7,000, 8,000 seekor unta. Kalilah dengan 100. Itulah nilaian diat. Itulah nilaian diat. Dia kalau ikutkan, kalau satu orang ni dia bunuh orang ni, maka kena qisas. Kena qisas. Melainkan kalau family si mati tu, ini kes biasa ini kes biasa. Melainkan family si mati tu melainkan family si pembunuh. Family si pembunuh tu merayu kepada family si mati. Family si pembunuh ni kata, alah, janganlah kenakan qisas pada family kami ni, janganlah bunuh dia balik. Kami minta maaf lah, tak apalah kami bayar 100 diat. Maka kalau family si mati ni dia terima pembayaran 100 diat, itu tak apa. Ini masalah kes biasa. Boleh faham tak? Tapi masalah tadi tu, minta air tadi tu, dia tak ada boleh buat pilihan ke apa, tak ada. Boleh tanya, dia memang dia punya hukuman ni adalah diat. Boleh faham? Dia memang tak dibunuh kembali. Kalau yang kes biasa, boleh dibunuh kembali, boleh dibayar diat dengan syarat family si mati tu setuju. Boleh faham kat sini? Nanti lagi kita masuk fiqh jenayah. Fiqh jenayah tadi kita masuk, bahasan ni panjang. Ni kita masih lagi dalam fiqh ibadat. Cuma kita masuk sikitlah fiqh jenayah ni. Dia fiqh ni kan ada 4 kan. Fiqh ibadat, muamalat, munakahat, jenayah. Yang kita bahas sekarang ni fiqh ibadat. Muamalat tak masuk, munakahat tak masuk, jenayah pun tak masuk lagi. Kalau masuk tu simpang siur pula. Saya pun pening lah kan. Baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Rasa tak sempat buka lah kita nak pukul 11 lah. Kau boleh buka lagi. Hari tu habis pukul 2 semalam.
InsyaAllah. Nanti kita sambung lagi nah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.